Untuk yang tugasan 9 tempoh hari ada sedikit penambahan untuk bahagian perniagaan perkhidmatan penghantaran. Sebab seperti yang cikgu dah bagi tahu sebelum ni, untuk perniagaan penghantaran barangan dia punya pengiraan dia lebih banyak sedikit berbanding dengan perniagaan refleksologi ataupun perniagaan yang cleaning service. So apa yang perlu penambahan untuk perniagaan penghantaran adalah di bahagian tugasan 9. Tempoh hari tugasan 9 cikgu sudah pun tunjuk kepada kamu berkaitan dengan analisis pasaran. Okey. Okey, untuk analisis pasaran ada sedikit penambahan untuk perkhidmatan penghantaran, di mana yang pertama adalah tapak dia. Okey, tapak untuk mengira anggaran perkhidmatan penghantaran adalah berbeza dengan tapak yang cikgu tunjukkan ataupun tayangkan pada tugasan 9 tempoh hari. Sebab apa? Sebab untuk penghantaran barangan, okay, dia ada partition ikut saiz. So maknanya contoh katakan untuk penghantaran biasa, dia ada saiz dia yang berbeza. So maknanya setiap saiz itu kamu perlu buat anggaran slot sehari. Okay. So nanti cikgu akan bagi yang ini tapak kosong je cikgu bagi kepada kamu. Tapak yang cikgu bagi kepada kamu adalah dalam bentuk macam ni. Okey, tapak kosong saja cikgu akan bagi kepada kamu. So apa yang perlu kamu buat macam biasa juga, cuma ada sedikit perbezaan lah daripada yang refleksologi ataupun cleaning service. Kalau refleksologi dan cleaning service tu dia kadang-kadang ada 3 kotak saja. Kamu punya dia pengiraan dia banyak. So untuk harga perkhidmatan, yang ini harga perkhidmatan ya guys. Okey, untuk harga perkhidmatan ni satu. Untuk harga perkhidmatan untuk surat, dokumen dan bungkusan. Okey, yang ini kamu boleh copy paste terus daripada tugasan 5 yang telah pun kamu buat. Maknanya harga perkhidmatan yang kamu tawarkan. Contoh harga perkhidmatan untuk surat penghantaran biasa katakan RM2. Kamu jangan letak harga sampai puluh-puluh, bagi harga yang logik lah. Tapi jangan pula ada sen-sen 50 sen, 70 sen, agak-agak lah kamu. Kamu ni bukan jual stand. Kamu hantar dengan kenderaan bukan kepada minyak. So bagilah dia punya anggaran tu biarlah bersesuaian lah. Okey, katakan saiz M RM2.50 dan seterusnya lah. Yang ini semua kamu tak perlu klik baru yang ini untuk harga perkhidmatan ni kamu copy je semula daripada tugasan 5 yang telah pun kamu buat. Okey, yang perlu kamu buat pengiraan adalah di bahagian anggaran slot sehari. Ini anggaran slot sehari lah. Okey. Anggaran slot sehari untuk surat berapa? Anggaran slot sehari untuk dokumen berapa? Dan juga anggaran slot sehari untuk bungkusan berapa. Okey. Cikgu bagi contoh lah. Nanti table cikgu akan bagi yang kosong macam ni lah. Yang ni pun kosong lah kamu total up. Cuma contoh yang cikgu bagi kepada kamu, yang contoh pengiraan tu cikgu akan bagilah sebagai guideline untuk kamu supaya kamu tak tersasar. Okey, ini adalah contoh yang cikgu buat. Okey, katakan ini adalah harga untuk perkhidmatan yang cikgu tawarkan. Itu adalah harga perkhidmatan cikgu. Yang ini cikgu ambil harga ni daripada tugasan 5 yang telah pun diluluskan lah. Okey, ini harga perkhidmatan ni adalah harga yang telah diluluskan lah. Okey, tengok kamu tengok harga cikgu bagi. Tak adalah teruk sangat. Sebab apa? Sebab nanti bila kamu total up, sebulan pun kamu dah dapat berapa. So janganlah buat harga sampai
puluh-puluh terlampau tinggi, agak-agak lah. Sebab kamu hanya menghantar surat, dokumen dan bungkusan kan. Okey. So kamu ini contoh harga cikgu bagi. Okay. Contoh surat dengan dokumen ni cikgu bagi harga yang sama lah. Sebab apa? Sebab surat dengan dokumen ni dia sebenarnya kadang-kadang benda yang biasa je. Cuma bezanya dokumen ni dia biasanya sesuatu barang yang lebih penting berbanding dengan surat ni dia kurang penting. So saiz dia lebih kurang saja. So cikgu letak harga samalah. Okay, cuma bungkusan ni mungkinlah sebab bungkusan biasanya dia lebih besar. So harga pun dia lebih kita up lagi lah. Itu contoh cikgu punya Okay, so untuk harga perkhidmatan cikgu bagi contoh yang ini. Ini adalah kopi daripada tugasan kelima. Manakala anggaran slot sehari, okey yang ini. Okey, anggaran slot sehari ni, yang ini kamu mesti klik sendiri. Kamu mesti reka sendiri. Berapakah anggaran agak-agak kamu anggarkan untuk penghantaran biasa sehari berapa perkhidmatan yang akan dijalankan. Okey, yang ini anggaran slot sehari ni kamu klik sendiri. Katakan cikgu bagi penghantaran biasa, saiz S 5 keping je sehari. Saiz M 4 keping je sehari. Saiz L 3 keping je. Saiz XL 2 keping sahaja. Okey, itu contoh yang cikgu bagi. Itu adalah anggaran slot sehari lah. Samalah. Maknanya setiap table ni kamu kena penuhkan lah. Kalau kamu kosongkan, nanti dia maknanya benda tu dia akan kosong lah sampai hujung bulan lah. So kita mengandaikan setiap hari ni ada je slot yang akan digunakan. Okay, so bila kita dah ada slot, harga penghantaran untuk saiz S, contoh saiz S harga dia sekeping ataupun sekeping RM2. Kalau ada 5 slot, maknanya 5 darab 2. So 5 darab 2 dia akan jadi total up 10. Okay, so maknanya darablah sini. Anggaran slot sehari darab dengan harga perkhidmatan, dia akan dapat jumlah hasil dalam sehari. Okay. Dia akan dapat jumlah hasil dalam sehari. Ini pun sama. Anggaran slot sehari kamu darabkan dengan harga perkhidmatan yang kamu tawarkan. So kamu akan dapat jumlah untuk sehari lah. Okay, begitulah sampai habis. Okay. So itulah yang cikgu nasihatkan untuk yang tugasan kelima, penghantaran tu kamu pakai jadual ni, table ni yang cikgu dah sediakan supaya semua selaras. Supaya bila selaras, senanglah untuk cikgu bagi briefing kepada kamu semuanya dalam level yang sama. Kalau kamu pakai kotak sendiri, kamu buat berbeza daripada yang cikgu buat ni, maknanya bila cikgu buat penerangan, cikgu buat penerangan berdasarkan apa yang cikgu sediakan. Tapi kamu punya kotak berbeza daripada cikgu. So kamu akan pening. Dia tak semestinya salah. Mungkin juga betul. Tapi yang jadi sakitnya kamulah pening untuk faham. Okey, so ini contoh untuk sehari Okey. Ini baru kamu cari slot sehari. Sedangkan kita nak cari adalah untuk sebulan. So macam mana nak buat? Bila kamu dah jumpa nilai untuk sehari, ini table yang kedua. Yang ini pun sama, cikgu akan maknanya tugasan 943 ni dia khusus untuk perkhidmatan penghantaran sahaja. So maknanya kalau pelajar yang ambil refleksologi ataupun cleaning service, kamu tak perlu intai pun yang 43 ni. Okay, so daripada slot sehari 1, 2, 3. Okey, daripada slot sehari, kamu tulis mula jenis perkhidmatan. Okey, kamu summarizekan dia. Jenis perkhidmatan biasa, express dan hari yang sama. Kamu tak perlu lagi perkhidmatan express. Oh sorry, cikgu silap total up sini. Sebenarnya penghantaran biasa, dia ada total dia sini. Nanti cikgu akan tambah kolom. Total dia dekat sini. Nanti cikgu akan tambah kolom, cikgu akan bagi yang barulah. Maknanya kamu yang ini, campur yang ini, campur yang ini, dia akan dapat total dekat sini. So total dia sini. Maknanya RM7 campur RM7, RM14. Sorry, RM7 pula. Kamu total sini, kamu total sini, total sini.
Nanti kamu akan dapat jumlah. So untuk penghantaran biasa kamu dapatkan jumlah penuh dia dekat sini. Cikgu silap buat ni. Okey. Nanti cikgu akan ubahlah dia punya jadual. Ada sedikit salat daripada yang ni. Okey, so bila kamu dah dapat jumlah tu, kamu akan dapat jumlah keseluruhan lah nanti. Okey, yang ni nanti cikgu akan ubah balik. Okey, so nanti maknanya jumlah yang kat sini ni silap kan? Cikgu silap buat. Cikgu ambil yang bawah ni. Sepatutnya dia dekat tepi ni. Okey, so maknanya bila kamu dah dapat jumlah, kamu akan jumlahkan penghantaran biasa. Di sini jumlah penghantaran biasa. Contoh cikgu bagi contoh je. RM29 campur RM7 jadi RM36. Okay, so maknanya untuk surat RM36. Okay, yang ni pun sama RM36. Yang ini sebelah RM32. RM36. RM36 campur RM32. RM68. Okay, so maknanya RM36 campur RM36 campur RM68 dia akan jadi RM140. So maknanya untuk penghantaran biasa jumlah sehari adalah sebanyak RM140. Okey, yang ni pun nantilah tukar balik. So maknanya kamu akan dapat jumlah secara bulanan. Yang ini jumlah bulanan, nanti kamu akan dapat jumlah bulanan. So jumlah bulanan nanti kamu akan masukkan dekat sini lah. Jumlah hasil sebulan berapa? Okey, jumlah ni kamu akan masukkan sini jumlah hasil sebulan. Okey, jumlah perbelanjaan sebulan dia adalah masih sama sini RM9,700. Okey, dan seterusnya anggaran keuntungan. Okey, yang ini dia dah sama dengan sekejap guys. Sorry ya guys. Okay, so untuk yang maknanya yang ini dia dah sama dia dah sama macam yang cikgu bagi taklimat untuk cleaning service dan juga untuk yang bahagian reflexology. Yang bezanya adalah di sini lah. Dekat sini untuk penghantaran kamu perlu kepada dua tabel lah. Okey, dan satu lagi penambahan adalah di bahagian sini. Okey, untuk bahagian penghantaran kamu perlu ada satu lagi pengirahan tambahan iaitu bahagian jualan barang niaga. Sebab apa? Sebab selain kamu membuat penghantaran biasa, kamu juga menjual barang niaga. Apa yang dimaksudkan menjual barang niaga? Yang sampingan itu inilah yang sampul surat, plastik pembukusan dan kotak pembukusan. Okay, yang ini kamu tolong untuk tugasan 7 bagi memudahkan kerja cikgu menyemak dan juga bagi mengurangkan kesilapan kamu. So kamu ambil sahaja semua yang cikgu bagi ni, yang cikgu dah send dekat kamu senarai bahan bulanan untuk sebulan Okey, setiap perkhidmatan ada senarai bulanan yang tertentu. Yang ini kamu copy paste dia semua. Okey, cuma untuk bahagian kamu yang menjual, kamu bukan jual semua. Kamu jual package sampul surat,
kamu jual plastik pembungkusan biasa, plastik pembungkusan bubble dengan kotak pembungkusan. Maknanya 7 benda sahaja yang kamu, 3 benda, 4 benda sahaja yang kamu jual. Okay, 1, 2, 3, 4. Yang ini yang kamu jual dengan customer kamu guys. So, bila kamu jual, bila kamu jual, kamu letak harga lah. Harga yang bersesuaian lah. Maknanya untuk package setiap ni berapa harga dia. Okay, 4 saiz. Kamu mesti tengok balik 1, 2, 3. Saiz S, M, S, saiz L, saiz XL. Okay, bagus lah. Dia dah menepati 4 saiz yang kamu tetapkan tu lah. Okay, dia mesti sama package ni ada 4 saiz, so 4 saiz lah. So maknanya setiap saiz kamu mesti letak harga lah guys. Sebab itu cikgu bagi tahu kamu untuk penghantaran, siapa yang memilih penghantaran, dia punya kerja dia banyak sikit berbanding siapa yang memilih refleksologi ataupun cleaning service lah. Tapi bukan bererti cikgu kata benda tu tak boleh buat. Kamu pun dah berjalan, buatlah, cuma kerja dia lebih banyak sikit lah berbanding dengan yang cleaning service dengan pembersihan sebab dia ada penambahan. Sebab hanya dia yang ada jualan barang ni. Sebab itu cikgu nasihatkan siapa yang buat refleksologi, memang kamu dibenarkan untuk menjual barang sampingan. Okey, kalau kamu jual barang sampingan, maknanya kerja kamu kena buat sama macam penghantaran lah, kena tambah pengiraan. So tapi kalau kamu hanya buat kalau kamu hanya buat perkhidmatan sahaja tanpa menjual barangan, kamu tak perlu buat ini semua. Okay, so maknanya kamu letakkan harga lah. Harga berapa kamu jual untuk setiap satu yang ni. So kamu anggarkan lah. Anggarkan ni maknanya sebulan berapa anggaran dia. Anggaran dia mesti tally yang ini. Dia banyak kerja sikit lah. Sebab kita nak supaya penyata performa kamu dia imbang. Kalau tak nanti kemungkinan besar penyata performa kamu dia akan mengalami keralatan ataupun dia tidak imbang. Itu yang akan menyusahkan kamu. Sebab itu kamu perlu tallykan sikit sini. Okey, katakan harga untuk yang ni 4/9 ni saiz S. Katakan kamu jual dengan harga RM1.50. Itu untuk skeping. Anggaran sini maknanya anggaran sebulan. Anggaran sehari. Ini anggaran sebulan. Anggaran sehari. Ini harga kamu letak sendirilah berapa kamu nak jual. Ini bukan harga perkhidmatan ini harga barang yang kamu nak jual. So maknanya anggaran sehari kamu, sini dia. Kamu sudah pun buat penetapan. Anggaran sehari untuk saiz S 5. So kurang-kurangnya ada 15 pack. Kita mengandaikan ada 15 pack untuk pelanggan membeli. 15 keping surat saiz S. So kalau RM1.50 darab 15, maknanya anggaran sebulan jualan kamu adalah RM22.50. Ini adalah hasil kamu guys. Hasil kamu. Okay, so kamu kira lah sampai habis lah. Kira sampai habis agak-agak berapa. Okay, untuk saiz ni bungkusan. Kita andaikan dia bungkusan. Okay, bungkusan kamu ada, sini ada berapa? Sini kamu buat ada 4 kan? Okay, sini kamu buat ada 4 saiz. Kamu andaikanlah saiz L dengan saiz XL ni. Okay, saiz L dengan saiz XL ni dia berada dalam saiz L. Okay, kamu tambahlah sini saiz L dan XL. Andaikan saiz L dan XL ni kita andaikan dia berada dalam satu kategori lah untuk memudahkan. Kalau kamu rajin, kamu tambah sajalah, tambah satu lagi.
saiz XL, terpulang pada kamu. Tapi nak memudahkan macam itulah kaedahnya. Kamu tambah saja and then pastikan anggaran yang ni kamu mesti kira lah. Contoh katakan kalau bungkusan ni, bungkusan saja. Di bahagian bungkusan ni, saiz L dengan XL kamu combine, maknanya 3 tambah 4, 7. 3 tambah 4, 7, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oh sorry. 7, 14. 20, 25. So maknanya ni 5 dengan 6. 20, 25. So maknanya ada 5 bungkusan untuk sehari. Untuk yang ni, saiz SL ni ada 5 bungkusan akan dijual. Kita mengandaikan macam tu. So katakan kamu buat saiz L dengan saiz SL ni, kamu jual dengan harga RM15. 15 darab 25, 375. Okey, dan begitulah yang ni lain-lain semua kamu buat and then kamu akan dapat jumlah total up lah nanti. Okey, jumlah ini adalah untuk sebulan guys. Sebulan. Kamu kena faham yang ini sebulan. Okey. So kamu kata total semua kamu dapatlah 600. Okey, ini adalah sebulan. So untuk penyata performa kita perlu kepada setahun. Okey, so untuk tugasan 9 part 3 kita stop sampai sini lah. So ada 2 penambahan untuk yang penghantaran. Yang pertama di bahagian sini. First kali kamu mesti menentukan anggaran untuk sehari. And then second kamu perlu buat pengiraan anggaran untuk sebulan. Bila kamu dah dapat anggaran sebulan baru kamu boleh masukkan dalam jadual dekat bawah ni. Okey, dan seterusnya baru kamu boleh buat pengiraan secara auto kira dalam Excel ni lah. Okey, seterusnya terus kepada saiz pasaran dan last kali adalah penambahan yang terkini adalah di bahagian jualan barang niaga. So cikgu harap tak ada yang, kalau tak faham nanti yang ni kamu boleh tanya cikgu lagi dekat kelas. Okey, so habis untuk tugasan 9 part 3 yang ini khusus untuk penghantaran barangan.